Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruka wa natraku wa nakhla'u man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak. Inna 'adabaka bil kufari mulhiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pertama syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala dan peluang yang Allah Taala berikan kepada kita semua. Sebab ada di kalangan kita yang mana tahun lepas mereka sama-sama menyambut Ramadan bersama dengan kita, tapi pada tahun ini mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka meninggalkan kita terlebih dahulu, belum sempat masuk Ramadan ataupun yang masuk sehari dua hari mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke saat dan ketika ini masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyakkan amal ibadah kita yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sempena kita berada di bulan Ramadan, kita nak melihat apakah pengisian-pengisian yang perlu, yang boleh kita lakukan di bulan ini agar Ramadan kita tidak berlalu begitu sahaja. Bahkan ada pengisian-pengisian yang boleh kita lakukan untuk memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah. Kerana tuan-tuan sekalian, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, amalan-amalan sunat diberi pahala, ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala macam amalan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kepada 70 kali gandaan. Jadi di antara sebab tu Ramadan juga kita boleh sebut sebagai pesta ibadah. Bukan setakat pesta makan minum sahaja. Ada orang juga dia tunggu Ramadan seronok, dia sambut Ramadan sebab apa? Sebab di bulan Ramadan ni semua kuih ada berlaku. Yang tak wujud, tak ada sebelum ni, masuk Ramadan timbul. Ni jenis ahli makan. Ahli makan dia kerja dia tak ada benda lain iaitu makan, tak habis-habis dengan makan. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai beriman, difardukan ke atas kamu akan puasa sebagaimana difardukan ke atas orang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang kita lakukan yang Allah Taala wajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadat puasa ini dengan satu tujuan, untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah takwa ini tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali lahir 450, meninggal 505 Hijrah. Dalam usia 55 tahun lebih kurang umur Imam Ghazali rahimahullah taala. Tetapi walaupun tuan-tuan umurnya 50 tahun, 55 tahun, tapi beliau mengarang kitab hampir 300 buah kitab. Banyak karangan beliau. Cuba kita bayangkan bagaimana tuan-tuan kehidupannya. Jadi takwa ini penting tuan-tuan sekalian, ya. Takwa ini penting kepada kita manusia ini. Dan kita nak melihat Imam Ghazali menyebut dalam kitab Minhaj itu, dia kata takwa, apakah makna takwa? Takwa dengan makna takut. Ada ulama menyebut takwa dengan makna takut, firman Allah Ta'ala, wa iyaya fattaqun, akan aku adalah kamu takut. Dan juga takwa dengan makna taat,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taat. Kerana ketaatan itu merupakan perkara yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian manusia itu sendiri pun untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi al-gharadul asma' min wujudil insani ialah ibadah. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengadakan manusia, menciptakan manusia ialah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, wajib bagi kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga dengan makna pelihara diri. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ilmu tasawuf, maka yang dikehendaki dengan makna takwa di sini ialah memelihara diri, jaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita hadir pada hari Jumaat sebagai contoh, ya, bagaimana tu khatib ketika mana sa'idal mimbar, dia naik mimbar, dia berkhutbah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa dengan makna al-imtisal awamiri wal ijtinab an-nahi, iaitu mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggal apa yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama menyebut takwa dengan makna ayuta'a fala yu'sa, an yudhkara fala yunsa, an yushkara fala yukfar. Takwa juga dengan disebut, ada ulama menyebut, di antara Mujahid dia menyebut takwa itu ayuta'a fala yu'sa, Allah Ta'ala hendaklah ditaati, jangan didurhakai. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyudhkara fala yunsa, Allah Ta'ala hendaklah sentiasa diingati dan jangan dilupai. Ayyushkara fala yukfar, Allah Ta'ala hendaklah disyukuri dan jangan dikufuri. Jadi apa yang dikehendaki daripada ibadah puasa itu ialah untuk melahirkan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlunya nak jadikan diri kita ni bertakwa kepada Allah? Kenapa perlu pentingnya takwa ini? Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kena ada dua sebab, dua perkara. Yang pertama, kita wajib bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab takwa merupakan syarat Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah. Sebagaimana firman Allah Taala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Taala menerima ibadah daripada orang yang bertakwa. Ya, Allah Taala menerima ibadah daripada orang yang bertakwa. Yang kedua tu, kenapa perlu bertakwa? Kerana takwa merupakan syarat yang melayakkan seseorang untuk masuk syurga Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapatkan syurga yang terbentang langit dan bumi luasnya, yang mana kesemuanya itu disediakan kepada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak masuk syurga Allah Taala mesti bertakwa kepada Allah. Mesti mempunyai sifat takwa di dalam diri, barulah layak seseorang itu untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang takwa ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dalam surah Al-Baqarah di permulaan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bi muradi. Dzalikal kitab, kitab ini kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada ragu-ragu, tidak ada syak padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu?
iaitu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, yang beriman dengan benda-benda ghaib. Wa yuqimunas salah. Yang kedua, orang yang mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa telah kami rezekikan mereka membelanjakan, itu membelanjakan harta. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang keempat, syarat orang bertakwa itu ialah orang yang beriman dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab-kitab yang sebelum itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur, Injil, Taurat, yang terakhir pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yang kelima, syarat orang bertakwa itu orang yang meyakini dengan hari akhirat. Ya, dunia ini akan berakhir. Kullu umrin fan, setiap umur itu pasti binasa. Jadi bumi pun ada dia tempoh dia. Ya, ada umur dia sampai masa dan ketika Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan bumi ini. Sebab tu dunia ni sementara, tuan. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi amalan yang paling besar di dalam bulan Ramadan ini ialah ibadat puasa itu sendiri. Sebab tu Nabi SAW menyebut, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, beriman dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani kewajipan ini dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Ramadan juga disebut syahrul maghfirah, bulan keampunan. Bulan keampunan. Maka Ramadan adalah salah satu bulan yang amat luas keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala sediakan bagi orang yang menghuni ataupun orang yang masuk di bulan Ramadan ini, ya, apabila mereka melaksanakan ibadah puasa dengan sebaiknya. Bukan setakat ibadah puasa, bahkan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini dengan qiyamul lailnya, dengan solat tarawihnya pun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keampunan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan ibadah puasa, yang mana apabila kita buat ibadah ini dapat melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan kita itu boleh menyebabkan kita dihapuskan oleh Allah Taala akan dosa. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, tidak ada manusia yang terkecuali daripada melakukan dosa kepada Allah Taala, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia biasa, tak ada seorang pun yang boleh declare, disebut aku tak salah, tak buat salah, tak buat dosa kepada Allah. Nabi SAW menyebut kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan, kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, kesalahan, dosa kepada Allah Taala itu ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, sebagaimana kamu rajin melakukan dosa maksiat pada Allah, maka rajin-rajinlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita melakukan ibadat puasa kita di siang hari ini imanan wa ihtisaban, ya, dalam keadaan iman kepada Allah dan mengharap ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita sifat takwa itu sendiri. Tetapi tuan-tuan sekalian, bukan semua orang yang masuk Ramadan mendapat keampunan daripada Allah. Bukan semua orang yang masuk Ramadan, ya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
memiliki sifat taqwa dan sebagainya. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dibahagikan puasa itu kepada tiga jenis, tiga kategori puasa. Yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ialah puasa yang hanya sekadar tak makan, tak minum. Nah, yang lain dia buat macam biasa, cuma tak makan je lah. Memang sungguh dia tak makan kan? Dia tengok kat dia kering bibir mulut, nampak pucat, tahan lapar, biru mata-mata tu tuan. Bukan biru mata dia tu sebab apa? Keturunan Mak Saleh tak tahan lapar tu tuan. Tapi sekadar itu lah. Puasa yang sebegini tu tuan, kita takut. Takut apa? Takut apa telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa pun daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Allah Rabbi itu kan. Ya. Jadi tuan sekalian, kita beri laluan azan. Jadi tuan sekalian ni, puasa golongan yang pertama tadi yang kita sebut orang awam. Jadi puasa ini tuan sekalian, yang kita takut puasa ini ialah yang menyebabkan puasa itu tidak diterima oleh Allah. Ya kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang berpuasa tak dapat apa pun melainkan lapar dan dahaga. Oleh kerana itu hendaklah kita upgradekan diri kita daripada puasa orang awam ini kepada orang yang khawas. Bukan setakat tak makan tak minum, bahkan segala anggota yang ada, anggota tubuh badan kita pun dia puasa juga. Mata tak tengok maksiat, mulut tak mengumpat, ya, telinga tidak mendengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita boleh, tuan sekalian, boleh capai yang ni. Tidak mustahil. Ya, tidak mustahil. Dan memang kita kena nak upgradekan diri kita. Sebab kita takut tuan sekalian. Ya, kalau kita tidak upgradekan diri kita, kita takut. Puasa hanya tak makan, tak minum, yang tak dapat apa-apa habuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga ini, al-khawasul khawas, ini payah tuan. Mungkin kita manusia biasa ni tak mampu nak capai. Ini golongan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukan setakat tak makan, tak pacak indra, bahkan hati pun dia jaga tuan. Kalau hati duk fikir benda-benda keduniaan dan sebagainya, dianggap sebagai satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan sekalian, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, adalah kita jaga mata kita, telinga kita, mulut, kaki kita. Jangan sekali-kali melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu puasa yang kita buat itu hanya mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Bahkan kita nak amalan yang kita buat ini mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang pertama yang perlu kita lakukan ataupun yang wajib kita buat di bulan Ramadan ini, kita berpuasa. Yang kedua tuan sekalian, di antara pengisian amalan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini ialah solat tarawih. Ya, solat tarawih tu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang kian pada bulan Ramadan, qama di sini ulama sebut solat tarawih. Sebab itu tuan sekalian, solat tarawih jangan tinggal walau apa keadaan sekalipun, walaupun dia sunat. Jangan tinggal tuan. Solat tarawih hanya berada di bulan Ramadan, bulan lain tak boleh buat solat tarawih. Nah, 15 Syawal buat solat tarawih. Jangan tuan. Tak ada pasal-pasal pula pengat kuasa datang. Ni ajaran baru pula kau pun. Ya. Jadi solat tarawih. Ya. Tapi sayangnya tuan, solat tarawih ni minggu pertama ramai, bukan minggu pertama, hari pertama ramai, hari kedua ramai, yang ketiga, yang keempat dah kurang. Dah belum sampai seminggu dah surut dah tuan. Ke mana pergi? Nah, tak tahulah tuan masyarakat kita ni bagaimana kefahaman ya tentang solat tarawih. Satu minggu, kadang-kadang masjid 1 minggu, kadang-kadang 2 minggu,
Kalau minggu ketiga, minggu keempat tu yang tinggal-tinggal, yang bakal jenazah yang tinggal. Yang tua-tua, yang tak larat, yang muda, yang Power Ranger ni tu entah ke mana. Hilang entah ke mana. Dia kata Ustaz di 10 malam terakhir dia orang dah balik kampung dah Ustaz. Tu yang tak ramai kat masjid. Kita balik kampung. Di masjid kampung pun tak ada orang juga. Nah, nak buat alasan apa? Yang kampung balik ke mana? Balik ke hutan. Balik ke kubur. Nampak tuan-tuan sekalian? Itulah setiap-tiap tahun yang berlaku dalam masyarakat kita di dalam melaksanakan ibadah. Kalau negara Arab 10 malam terakhir mereka berlumba-lumba. Berqiyamul lail. Yang melakukan solat malam. Sebab apa? 10 malam terakhir itu terdapat satu malam yang kita namakan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika mana Allah Ta'ala nak mengeriakan Lailatul Qadar, yang dia pula pergi cari Lailatul Kamdar pula. Nah, Lailatul Maidin, Lailatul pasal apa ni? Pasal cokik dan sebagainya. Hilang tuan-tuan sekalian. Rugilah kehidupan kita tuan-tuan. Orang berlumba-lumba melakukan menghimpunkan amal ibadah di bulan Ramadan. Tapi kita tuan-tuan sekalian, ya, semakin berada di penghujung Ramadan semakin jauh. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, isi malam-malam kita di bulan Ramadan ini dengan solat tarawih. Walaupun penat sekalipun tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tak larat berdiri, duduklah. Solat sunat boleh duduk, tak jadi masalah. Boleh duduk walaupun mampu diri sekali pun boleh duduk. Berbeza dengan sembahyang wajib. Sembahyang wajib rukun berdiri itu rukun. Ya, kalau kita mampu berdiri tak boleh duduk solat, mesti wajib berdiri. Tapi kalau solat sunat boleh walaupun kita mampu berdiri, boleh duduk, tak jadi masalah. Cuma pahalanya bezalah tuan-tuan. Darah berdiri lain, yang duduk kuranglah sikit. Jadi yang pentingnya tuan-tuan sekalian, kita laksanakan ibadah ni. Kalau tak boleh, tak mampu sangat nak pergi ke surau, ke masjid, dah makan terlampau banyak sangat boleh jadi ko penat macam ulang sawut, macam ulang sawut telah kambing. Tak. Sembayanglah kat rumah. Duduk lagi sembayang kat rumah. Jangan tinggal. Rugi tuan-tuan. Rugi. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Itu yang kedua. Ya. Masuk dengan ni kita kata solat tarawih ini juga tuan-tuan sekalian, ya, kita masukkan sekali dengan solat malam. Ya, dengan solat malam. Pada 10 malam yang terakhir. Pada 10 malam yang terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadri, carilah kamu, intailah kamu, ya, malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di antara malam-malam ganjil. Tapi kalau boleh 10 malam tu kita bangun semua lagi baiklah. Nah, kalau tak mampu sangat tuan-tuan, pilihlah malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27. Dah, kalau tak mampu juga malam ganjil tuan, tak boleh buat apalah, tidurlah kamu sampai ke subuh. Bangun subuh lah. Tapi rugilah tuan-tuan sekalian. Rugi 1000 bulan ni hampir 84 tahun lah. Hampir 83, 84 tahun. Atau tuan balik kira sendiri. Nah, kita ni umur kita ni belum tentu lagi 80 tahun tuan-tuan. Nah, sekarang ni, zaman sekarang ni, orang yang hidup sezaman dengan kita ni tuan-tuan, umur terlalu pendek. Ya. Dan apa yang berlaku di sekitar sekeliling kita sekarang ini, mati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nak cari yang 80 tahun ke atas itu dah susah, dah sukar dah. Tak ramai dah yang macam tu tuan-tuan sekalian.
Dan sebagaimana Nabi sebut amaru ummati baina 60 ila 70. Umur umat aku itu kata Nabi SAW di antara 60 tahun ke 70 tahun. Pendek sangat tu Tuhan. Umur kita pendek. Ya. Yang ketiga, yang keempat. Yang keberapa dah Tuhan? Iaitu di antara amalan yang perlu kita buat di bulan Ramadan ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturun padanya Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, sebab tu para alim ulama di antara imam kita Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Di bulan Ramadan tu sekalian, dia boleh khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali tu tuan. Khatam Al-Quran. Kita ni bukan kata 60 kali tu tuan. Kalau dapat 2 kali khatam pun, hebat dah tu. Kalau boleh khatam sekali pun, 1 kali pun, alhamdulillah. Nah, bukan senang tu tuan nak khatam Al-Quran 1 kali tu. Kalau tidak mujahadah, tak habis. Mungkin Syawal kot. Nah, bukan senang. Dan bagaimana membaca Al-Quran itu satu amalan yang terlalu mudah ya untuk kita laksanakan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebajikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan Allah Ta'ala gandakan 10. Walam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kita baca alif lam mim 3 huruf kali dengan 10, 30 ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran paling kurang 1 juzuk satu hari. Sehari semalam 1 juzuk. Berapa banyak ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, usahakanlah diri kita untuk membaca Al-Quran ini di bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, jangan kita tinggalkan bacaan Al-Quran ini. Bertadarus Al-Quran, membaca secara peribadi, bertadarus di masjid, ya, bersama dengan para jamaah. Kalau di pejabat, tadarus di pejabat. Ya. Yang penting pengisian tadi, membaca Al-Quran, jangan tinggal baca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran selama sebulan duk baca Al-Quran. Selepas daripada Ramadan, ya, perasaan nak baca Quran tu lekat kepada diri kita dan kita boleh meneruskan bacaan Al-Quran ini pada bulan-bulan yang seterusnya, dan yang akhir sekali menjadi satu amalan kepada kita. Ya, amalan kepada kita. Ada orang tuan-tuan sekalian, anda pernah jumpa, dia hafiz Al-Quran. Dia setiap malam dia mesti mengulang Al-Quran 1 juzuk. Walaupun dia balik mesyuarat malam pukul 2 pagi pun, dia kata dia tak boleh tidur melainkan dia ulang 1 juzuk. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, kita bukan nak ulang 1 juzuk, nah, baca Quran keluar Allah tu. Kadang-kadang tak habis keluar Allah. Kita dulu yang habis. Nah, tidur tu tak ada apa masalah. Dia tak boleh tidur melainkan ulang 1 juzuk. Masya-Allah, hebat tu tuan, ya. Hebatnya orang macam ni. Betul Al-Quran, Nabi kata apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca ilmu akan Al-Quran, kata Nabi, kerana Al-Quran datang di hari akhirat kelak beri syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran beri syafaat, tolong dia akhirat kelak. Kita dah baca WhatsApp 5 jam sehari baca WhatsApp. Sebab ada 200 grup tuan-tuan. Rupanya banyak grup. Duk baca pun bukan dia tulis pun tak bercampur pun tuan-tuan. Duk baca ya WhatsApp.
Akhirat tak boleh tolong apa tu tuan. Silat-silat tambah dosa ada. Duk mengumpat dalam tu, duk buat fitnah dalam tu. Al-Quran yang sepatutnya kita baca, kita tak sentuh Quran. La yamassu illal mutahharu. Tak boleh sentuh Al-Quran melainkan orang yang bersuci. Jadi Al-Quran suci dalam debu. Suci tak boleh sentuh, kena ada wuduk, betul tak? Berdebu sebab apa? Sebab lama tak sentuh Al-Quran, tak baca Al-Quran. Khatam Al-Quran tahun lepas, nah, di surau di masjid khatam, dapat kain pelikat yang gajah apa ni? Gajah duduk tu. Lepas tu dia khatam, dia tutup terus. Tahun ni pula lah dia buka Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hidupkan lagi kita boleh baca Quran lagi. Sedangkan sepatutnya bagi kita ni Al-Quran itu jadi bacaan rutin kita. Tiap-tiap hari wajib kita membaca Al-Quran. Sepatutnya begitu. Tetapi apa yang berlaku, ya masyarakat kita tidak menjadi budaya membaca Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu terlalu jauh daripada kita. Bagaimana Al-Quran nak beri syafaat kita di hari akhirat kelak, tuan-tuan sekalian. Dan yang keempat di antara amalan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini, memperbanyakkan sedekah. Nabi SAW seorang yang pemurah. Di bulan Ramadan ini Nabi lagi-lagi pemurah. Jadi tuan-tuan sekalian, sedekah ini perlu. Nabi SAW sebut, ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah ilmu akan neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sebelah buah tamar sekalipun. Ya, sedekah itu penting. Dan bagaimana Nabi menyatakan ma naqasa malun min sadaqatin, tak kurang harta dengan sebab beri sedekah. Jangan kita rasa takut nak beri sedekah, takut kurang harta, takut miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah wa minhu fadlan. Ya Allah, syaitan menjanjikan kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Kamu jangan beri sedekah, beri sedekah kurang duit kamu. Dan ni duit banyak ni boleh beli macam-macam ni. Kalau kamu beri sedekah, kuranglah duit kamu. Syaitan janji, takut jadi miskin. Kita percaya janji syaitan, tak percaya hak Nabi sebut ma naqasa malu min sadaqatin, tak kurang harta dengan sebab beri sedekah. Tengok tuan-tuan sekalian, ya Allah Rabbi. Jadi kena membelanjakan harta pada jalan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang kita belanja itulah hak kita sebenarnya. Amalan kita. Wa ma jama'tahu lil warathah, disebutlah hadis kursi. Apa yang kamu kumpul, yang kamu simpan, ya, di dalam bank itu, kesemuanya untuk waris kamu. Bukan hak kita, hak waris. Mati kita 100,000, 200,000, 1 juta dalam bank, semuanya hak orang semua. Nah, pusaka. Kita tak ada dah tuan-tuan. Hak kita masuk tabung, yang kita infak, yang kita belanja, itulah hak kita sebenar-benar. Tapi sayang untuk diri sendiri, tak sayang untuk orang lain. Rugilah tuan-tuan. Ya. Infak tuan-tuan sekalian, ya. Dah. Kalau boleh wajibkan diri kita infak setiap hari. Dia kata, oh, setiap hari banyak ustaz. Tak perlu banyak. Yang nak setiap hari, walaupun RM1. Betul tak? Tiap-tiap hari RM1, 30 hari baru RM30, tuan-tuan. Sekali kita pergi makan kat kedai berapa ratus, tuan-tuan. Berapa puluh ringgit makan seorang je pun. Beli colek bulan Ramadan nak. Kemarin singgah pasar Ramadan bekas singgah tepi kedai nak balik tu. Nah, ambil sikit ke berapa? RM45. Tahu colek. Bukan colek buah tu yang goreng-goreng tu. Tu. Puyuh sekor, udang 3 ekor, lepas tu apalah adalah dah RM45 tu tuan. Yang ni sebulan baru RM30 berkira, sedangkan yang RM30 yang kita infak untuk sebulan tu untuk diri kita, bawa bertemu Allah Subhanahu. Sayang untuk diri, berkira untuk diri sendiri tuan. Akhir sekali simpan duit banyak-banyak, ada 15 juta, mati kiok kita.
Habis duit 15 juta kena sapuh pada orang lain semua. Orang yang kita tinggal pula bukan anak yang soleh. Nah, bukan orang soleh. Dia ambil duit kita, dia joli je lah kot. Nah, buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Maka disebut fannaimu li ghairika wal hisabu alaik. Nikmat orang lain yang guna, hisab kita yang kena. Dah, Tuhan tanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartamu dapat daripada mana dan kamu belanja ke mana. Ini persoalan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita baru seminggu, 6 hari dah, baru 6 hari berada di bulan Ramadan ini. Belum sampai seminggu tuan-tuan, isikanlah ya di bulan yang mulia yang barakah ini dengan memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berlalu biarlah berlalu, ya, tetapi kita nak bina kehidupan kita yang ke depan. Ya, kita tidak ada masa dah tuan-tuan, tidak ada masa dah, melainkan kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, masa tidak mengizinkan, jadi nak berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan waktu masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita manfaat dan kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan ini diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kefahaman kepada kami dan kami mempelajari ilmu. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna bah. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami perkara benar itu benar, berikanlah kekuatan pada kami untuk mengikuti segala perkara benar. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami perkara batil itu batil, berikanlah kekuatan pada kami untuk menjauhi segala perkara batil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada tengah hari ini perhimpunan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini perpisahan yang Kau lindungi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.